Okey, baiklah. Okey, kita tunggu sekejap. Cikgu Kuzima, saya tak tahu Cikgu Kuzima masuk tak lagi ni, tunggu sana. Okey, isi dulu kehadiran sementara menunggu Cikgu Kuzima masuk ya. Sebelah tak masuk. Masuk dah, masuk dah. Masuk dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, maaf. Okey. Okey. Internet ni ada mak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya start ya. Alright. Mula. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua calon-calon SPM untuk kertas SPM tahun 2021. Okey, diucapkan juga kepada Puan Kuzima selaku penceramah bersama hari ini, Puan Suraya mungkin dia akan masuk sekejap lagi selaku ketua panitia sains. Okey, untuk pengetahuan semua, ini adalah program anjuran Panitia Sains SMK Taman Desa Miniam. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat pagi kepada semua murid-murid. Okey, harapnya semua dah makan, semua dah bersedia. Okey, hari ini kita akan sentuh mengenai teknik menjawab kertas 2 Sains SPM dengan kod 1511/2. Okeylah. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, cikgu akan teruskan bengkel ini dengan bahagian yang pertama. Okey. Alright, okey, seperti yang awak tahu, okey, baik. Allahu Akbar. Laju sangat ni. Okey, seperti yang awak tahu, okey, kertas sains untuk SPM 1511, okey, terdiri daripada dua kertas iaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kertas 1 dan kertas 2 membawa markah 120 markah. Datang daripada mana? Datang daripada 50 markah kertas 1 dan 70 markah untuk kertas 2. Okey, untuk mendapat A, okey, cuba untuk skor di kertas 1 juga. Okey, cuba untuk skor di kertas 1 berapa nak betul? Okey, awak target 40 ke atas. Okey, cuba jawab 40 ke atas. Okey, macam mana awak nak kuasai nak dapat markah yang tinggi? First, awak kena faham dia punya format dulu. Okay, format dia tahulah semua objektif 50 soalan wajib jawab semua. Okay, masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Okay, peruntukkan masa untuk satu soalan 1 minit 30 saat saja paling lama. Okay, jika soalan itu susah bulatkan dan skip dulu. Okay, kenapa kita bulatkan? Sebagai peringatan. Okay, pecahan soalan terkandung daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dia bagi separuh-separuh lah. Alright. Okey, macam mana nak skor? Caranya senang saja. Awak jawab soalan pasia dan juga set-set soalan topikal ni. Okey, cuba untuk jawab biar sampai dapat 85% ke atas. Okey, jawab berulang-ulang sebab soalan pun sebenarnya berulang-ulang. Baiklah. Okey, untuk hari ni kita fokus untuk kertas 2 1511/2 70 markah. Okey, 70 markah datang daripada mana? Datang daripada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A, bahagian B, bahagian C ni, okey, ini bahagian bahagian yang membantu kamu. Boleh dikatakan bahagian ini adalah bahagian bonus sebab markah di sini adalah markah yang awak boleh dapat. Jawapan dia memang terang-terang ada dekat soalan tu. Okey, dia banyak hint dekat sini. Yang ni memang sangat membantu. Okey, sangat membantu awak. Alright, so bahagian A ni 20 markah, 4 soalan struktur terdiri daripada soalan KPS ataupun kemahiran proses sains. Okay, kemahiran proses sains. So, satu soalan 5 markah. Okay, kemudian bahagian B ada 5 soalan struktur. Okay, 5 soalan struktur ni ya. Okay, 5 soalan struktur dengan 30 markah. Maknanya di sini satu soalan 6 markah lah. Soalan tu terdiri daripada pengetahuan dan juga pemahaman. Yang ni kalau tak baca tak boleh jawab. Okey. Kemudian bahagian C yang akan disentuh oleh Puan Kuzima hari ini terdiri pada soalan 10 yang wajib awak jawab. Kemudian soalan 11 dan 12. Jenis apa? Okey, nanti Puan Kuzima akan terangkan selepas ini. Baiklah. Okey. Sebelum saya ke slide seterusnya, okey, saya nak awak ingat balik apa yang dah belajar dalam sains daripada awak tingkatan 1 sampailah sekarang ni dah tingkatan 5, dah 17 tahun.
Okay, awak sedar tak sekarang ni memang awak sedang belajar kemahiran proses sains ataupun awak tak tahu langsung, awak belajar saja. Okay, sebenarnya, okay, awak sebenarnya dah 17 tahun, 17 tahun. Okay, daripada tingkatan 1 kot. Okay, memang awak dah belajar semua benda ni. Okay, yang pertama, okay, kemahiran proses sains membuat pemerhatian. Okay, membuat pemerhatian. Yang kedua, membuat inferen. Okay, kemudian mengukur dan juga menggunakan nombor. Okay, yang keempat, mengelas. Okay, yang kelima, berkomunikasi okay, dalam bentuk graf atau catat histogram. Okay, yang keenam, menggunakan hubungan ruang dan masa. Okay, yang ketujuh, meramal. Yang ke-8, mentafsir data. Yang ke-9, mengawal pemboleh ubah. Ke-10, definisi secara operasi. Ke-11, membuat hipotesis. Okey, yang ni tak ikut susunan pun. Okey, tapi lepas ni cikgu akan ikut yang cikgu buat numbering ni lah bagi senang sikit. Okey, soalan ni dia boleh jadi tanya berulang-ulang kali. Okey, tapi semua kemahiran proses sains ni kamu memang kena kuasai. Okey, siapa yang dapat kuasai semua ni, insya-Allah A dalam tangan. Okey? Dan selain pada di soal pada bahagian A, semua ni juga boleh disoal pada soalan nombor 10 pada bahagian mengeksperimen. Alright. Kita pergi tengok yang pertama. Yang pertama iaitu kemahiran proses sains membuat pemerhatian. Tengok mata yang berkelip-kelip tu. Nama pun pemerhatian kan. Saya letak mata dekat situ. Okey. Yang ni soalan ni sangat senang, tapi bila kita tanda jawapan pelajar, ramai yang tulis untuk mengkaji, saya pun tak faham. Okey, ni pemerhatian. Okey, pemerhatian ni kamu sebenarnya boleh dapat jawapan daripada jadual dan gambar rajah. Ni jadual ataupun gambar rajah. Okey, dan hanya tulis apa yang kamu nampak. Maksudnya yang tersurat tu yang kita nampak sahaja. Okay, jangan tulis yang tersirat. Okay, contoh jawapan. Okay, nyalaan mentul. Memanglah awak tak nampak nyalaan mentul tu menyala dalam mata awak, tapi dalam lukisan tu dia tulis nyalaan mentul. Okay, mentul menyala. So ambil jawapan tu. Kemudian dalam rajah tu juga kalau tengok ada berlaku pemosongan jarum emitter, itulah jawapan dia untuk pemerhatian. Okay, selain daripada tu gelembung gas, okay, perubahan warna, okay, yang dia tulis dekat situ, dekat soalan, kat rajah tu. Okey, ingat, hanya catat apa yang kamu lihat sahaja. Okey, hanya catat yang awak lihat sahaja. Jangan duk merepek merabang bubuh jawapan yang aku rasa lepas ni dia jadi macam ni. Jangan. Okey, contoh. Nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2. Okey, saya bagi tips dekat sini untuk pemerhatian. Okey, awak kena lihat kata tugas pada soalan. Okey, lihat kehendak soalan. Okay, dia sebenarnya macam ni. Dia boleh jadi pemerhatian tu dia nak spesifik ataupun umum. Okay, contoh. Kalaulah soalan tu umum. Okay, soalan tu umum contohnya macam ni. Kita kena buat perbandingan. Umum tu contohnya, apakah pemerhatian dalam eksperimen ini? Maksudnya awak kena buat dua pemerhatian. Tu umum. Okay, ada lagi satu jenis pemerhatian adalah pemerhatian yang spesifik. Yang spesifik ni contohlah, okay, yang ni awak kena bagi jawapan ikut kehendak soalan dia nak apa, dekat rajah yang mana. Itu spesifik. Okay, contoh soalan, apakah yang diperhatikan pada rajah 4.1? Makna kata awak bagi pemerhatian yang ni saja. Tak payah dah gata-gata tulis yang ni. Faham Okay, tengok soalan yang ni contoh Nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok Q dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2. Okey, yang ni dia minta dua-dua, umum lah. So jawapan dia awak kena tulislah dua-dua. Okey, sesaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada rajah 4.1 ataupun sebaliknya. Okey, yang ni umum. Kalau yang spesifik dia akan tanya salah satu. Okey, so berhati-hati. Baca betul-betul kehendak soalan. Right. Seterusnya yang kedua, buat inferen. Okey, cikgu terangkan ni semua dulu. Okey, nanti last sekejap lagi kita akan tengok beberapa soalan Okey, kemudian membuat inferen. Inferen ni dia adik-beradik dengan pemerhatian. Dalam soalan biasanya dia akan tanya dulu pemerhatian. Bawah dia tu mesti dia akan tanya inferen. Wajib dah. Dia akan tanya inferen lepas tu. Okey, inferen ni apa? Inferen ni sebab. Okey, sebab ataupun kesimpulan kepada pemerhatian tadilah. Okay, so contoh jawapan. Okay,
larutan bubur nutrien menjadi keruh, ni pemerhatian, okay, kerana ada pertumbuhan bakteria. Ni dia punya teori dia, konsep sains, dia punya inference dia di sini. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, soalan yang ni sama macam soalan tadi Okay, soalan ni. Okay, cuk. Sana. Okay, awak nampak slide ke apa sekarang ni Kau nampak muka saya? Nampak slide ke? Slide. Okay. So, perhatikan pada slide ni, pada rajah ni 4.1 dengan 4.2 ni. Okay, pemerhatian tadi yang ni. Okay. Awak tengok pemerhatian dia yang ni. So kita nak tanya kenapa jadi macam tu? Okay, kenapa yang ni beranjak jauh? Daripada yang ni. Okay, sasaran blok kayu dia lebih jauh. So, kita nak jawab kenapa, awak tengok dekat sini. Okay, so sebab apa? Sebab jisim dia tu. So, inferen dia, jisim troli pada rajah 4.2 lebih besar berbanding dengan jisim troli pada rajah 4.1 tu inferen dia tu. Sebab apa? Okay, ingat dia mesti lepas soalan pemerhatian dia ada inferen. Okay, so ayat dia tu jawab secara teori. Okay, teori ataupun konsep sains. Okay, bagi kesimpulan, kenapa pemerhatian yang awak tengok tadi? Okay, itu inferen. Yang ketiga adalah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okay, yang ni ramai yang dah expert, tapi ada juga yang tak berapa nak expert. Bila rajah melengkung ke atas, saya tunjuk beberapa contoh lah ya. Okay, so yang ni melengkung ke atas ni, dia boleh baca yang bawah ni. Okay, salah. Okay, bila melengkung ke atas, baca yang paling tinggi tu. Tu, so 25 lah. Okey, berhati-hati keadaan meniskus pada termometer ni. Alright, kemudian kalau pada silinder ni pula, silinder penyukat ni pula, okey, tengok bila melengkung ke bawah, ambil part yang bacaan melengkung ke bawah tu berapa. Okey, di sini. So ini melibatkan kemahiran matematik jugalah. Okey, awak kena pandai bahagi berapa senggatan ni. Okey, kemudian bacaan pada voltmeter. Okay, soalan ni sangat senang tapi saya pun tak pasti kenapa masih lagi ada pelajar yang salah yang ni. Senang saja kan, awak dalam paper tu kan boleh bawa calculator. Bawa calculator, gunalah calculator tu. Okey, so tengok ni satu. So ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. 1 bahagi 5 dapatlah 0.2. Maknanya satu senggatan ni 0.2, 0.2, 0.2. Maknanya 0.2, 0.4, 0.6. So 0.6 lah di sini. Okey, unit ni kalau tak pasti jangan buat. Okey, so tulis saja 0.6 dengan jelas. Okey, alright. Ini untuk mengukur dan menggunakan nombor. Banyak lagi bacaan-bacaan, contoh-contoh bacaan. Jadi cikgu ambil 3 contoh ni saja dulu. Okey, kemudian mengelas. Okey, mengelas ni soalan ni. Okey, awak kena kenal pasti sama ada dia minta persamaan ke, dia minta perbezaan ke, mengikut kumpulan sepunya masing-masing. Okey, contohnya yang ni, dia suruh awak tick. Tandakan yang dikawal oleh bahagian R. Okey, ni soalan tak habis ni, tengok yang sebelah ni lah. Okey, yang sebelah ni, kumpulan umur 20 hingga 25 memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Tandakan, dia suruh tanda right, tanda ni, tick. Makanan yang membekalkan nilai kalori paling tinggi kepada kumpulan umur ini, 20 hingga 25 tahun ni. Okey, tips dia di sini, ni satu markah, memanglah satu. Okey, kadang-kadang awak tak perasan, awak tak tengok markah ni. Okey, awak tak pasti, awak tengok satu ke dua. Tips dia adalah awak tengok dekat yang bahagian bahasa Inggeris ni. Okey, mark. Okey, maknanya satu je kena tanda. Kalau dia tulis marks, ada S. Okey, maksudnya jawapan dia tu mesti lebih daripada satu. Okey, tu tips dia. Okey, so tandalah. Okey, tandalah dengan tanda. Okey, inilah, ikutlah arahan dah, dia kata suruh tanda macam tandalah macam ni. Janganlah tulis bintang lah, bulan lah. Okey, tanda tick betul-betul. Okey, alright. Seterusnya, okey. Yang ni berkomunikasi menggunakan hubungan masa dan ruang, meramal dan mentafsir data. Okey, ni ada 4 kemahiran proses sains, saya gabungkan sekali. Okey, yang ni kena buat apa? Yang ni dia kena lukis graf. Okey, lukis graf, ingat pakailah pensel yang tajam. Okey, sediakan pensel yang tajam. Okey, terpulanglah kalau nak guna mechanical pencil ke. Okey, pemadam pastikan ada waktu SPM nanti. Sedia cukup peralatan alat tulis awak tu. Okey. Okey, yang ni macam mana kita nak buat? Okey,
mesti pindahkan data dari jadual ke graf. Okey, plot. Okey, bila plot, okey, sama ada awak nak tanda macam ni pun boleh ataupun awak nak buat tanda ni pun boleh. Asalkan dia jelas. Jangan kedekut apa nama ni, mata pensel ni. Buat kecil-kecil, kecil-kecil macam tu. Okey, pemeriksa kadang-kadang ada yang rabun dekat. Bila dia rabun dekat tu mana budak ni tanda. So tandakan dengan jelas. Okey, nak buat macam ni boleh, bulatkan besar sikit. Okey, besar sikit. Okey, nak buat pangkah pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, plotkan, tandakan dengan betul. Pindahkan data daripada jadual ke graf dengan betul. Okey, plotkan, pastikan plot dengan betul Kemudian, okey, kalau graf garis lurus pastikan gunalah ruler, gunalah pembaris. Okey, janganlah awak pembaris tak bawa macam mana ni? Okey, angkat tangan minta. Okey, pastikan alat tulis yang lengkap. Saya ulang banyak kali. Alat tulis mesti lengkap waktu SPM nanti. Okey, tak mau cuik-cuik kawan sebelah pinjam. Okey, ini berlaku waktu pra-percubaan. Okey, waktu pra-percubaan hari itu berlaku. Kalau memang sedia berlaku, tapi dalam SPS benar pastikan alat tulis awak lengkap. Saya ingatkan lagi sekali Okey, kemudian ambil pembaris, azam guna pembaris. Okey, kalau garis lengkung ingat mesti freehand. Alright, garis lengkung mesti freehand. Alright. Kemudian graf bar dan histogram pula mesti saiz sama. Alright, okay, ini jenis-jenis graf. Okay, histogram. Okay, soalan yang selalu keluar hanyalah variasi selanja ataupun pita detik. Okay, kita tengok histogram tu macam mana sekejap lagi. Okay, kalau graf bar soalan variasi tak selanja saja, discontinuous variation saja untuk graf bar. Okay, kalau graf garis lurus, okay, titik-titik, ni dah cakap tadi. Okay, ada lagi graf yang lain. Contohnya graf takat beku, takat lebur. Yang ni kena guna pembaris. Okay, kalau graf lengkung pula, ingatlah yang ni mesti freehand, mesti licin. Okay, ada lagi satu iaitu graf optimum kita panggil. Yang ni disambung tanpa menggunakan pembaris dan juga mesti licin juga. Contohnya macam graf pertumbuhan bakteria, graf enzim. Yang ni pakai graf optimum. Okay, kita tengok contoh-contoh dia. Okay, ini graf garis lurus. Okay, ini senang. Awak plot. Ambil pembaris, zrap. Okay. Tanda macam tu. Okay, tanda. So, awak dah dapat satu markah. Okay, satu markah untuk titik yang betul. Okay, satu markah lagi untuk graf yang licin. Okay, ni. Okay, so dapat dekat sini 2 markah. Memang markah untuk graf diperuntukkan 2 markah. Okay, 2 markah. Makan semua tu. Okay, so 2 markah dekat sini. Okay, cikgu kata kena guna pembaris. Tapi, cubalah kalau kata samakanlah tak apa. Okay, so katakan awak plot macam ni. Okay, awak plot. Tengok saya plot macam ni. Ni saya ingat sikit. Ni betul ni. Ni ambil daripada jadual ni. Ambil daripada jadual ni. Macam mana ni? Kalau pakai pembaris dia jadi sengit kan? Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, jangan risau. Awak nampak dia punya flow dekat sini, ini akan jadi graf garis lurus. Tapi bila aku plot, bila awak plot, dia jadi macam sengit-sengit sikit. Jangan risau. Okay, ini memang graf garis lurus. Ambil pembaris, sambung saja. Okay, ni guna pembaris, ni saya tak ada pembaris. Okay, awak ambil pembaris, awak Allah. Okay, asalkan dia mesti melalui sekurang-kurangnya 2 titik yang awak plot tadi. Okay, ingat tu. Okay, kalau dia lari sikit-sikit bila awak plot, tak apa, awak jangan pergi ubah plot awak tu ikut suka hati. Okay, jawapan kita akan refer satu markah tu untuk check. Betul tak dia ni plot ikut jadual tu? Tu satu markah. Kemudian satu lagi untuk lukisan graf awak tu. Alright, okay, seterusnya ini adalah graf takat lebur, takat didih. Okay, ni, ni yang ni tak pernah lagi lah dia suruh lukis. Tapi kalau lah disuruh lukis, yang ni kena pakai pembaris. Okay, yang ni jangan duk buat jadi huruf S pula macam tu tangan. Yang ni pakai pembaris. Okay, kemudian graf optimum. Yang ni kena freehand. Okay, yang ni contoh enzim lah. Okay, yang saya bagi tahu tadi pertumbuhan bakteria. Tapi biasanya dia separuh saja. Okay, so ini graf optimum. Okay. Alright, seterusnya adalah graf melengkung. Okay, graf melengkung ni saya perhatikan ramai lagi yang tak dapat buat dengan licin. Dia pergi buat buat lagi sekali. Bila kita nampak tebal nipis macam ni, dia jadi salah. Okay, ataupun dia awak lukis tu dia ni jadi Parkinson ke apa, saya pun tak tahu. Okay, yang ni pun salah.
Okay. So berhati-hati, gunakan tangan awak, lembutkan tangan awak, cuba lukis. Okay, ada lagi satu pembaris yang kat kedai stationery tu, boleh juga guna yang tu. Kalau macam tak confident sangat nak buat graf yang licin, boleh pakai pembaris yang tu, yang lembut tu kan. Okay, ni contoh graf untuk lengkung ketinggian anak benih, bilangan koloni ni semua kan. Okay, kemudian ni graf bar. Macam saya cakap tadi yang discontinuous variation, dia akan jadi macam ni. Ingat, dia mesti kalau kurus sama-sama kurus, kalau gemuk mesti sama-sama gemuk. Makanlah tak apa. Okay. Mama tak mau. Makan. Sekejap sorry ya. Okay, lepas tu lukis. Okay, yang ni plot betul. Okay, kemudian lukis mesti sama saiz lah. Okay, saya ingatkan lagi sekali, tak perlu nak color-color, nak kehitamkan, biru, kuning, hijau, tak payah. Okay, ataupun yang ni dia pergi buat star, buat belang-belang, tak perlu. Okay, janji graf awak tu kita nampak bar dia tu dah cukup. Okay, dan lagi saya tekanlah sikit mata pensel tu, janganlah buat macam kedekut sangat. Okay, tekan sikit, bagi jelas sikit, bagi jelas. Pakailah yang 2B, jangan pakai yang HB. Orang cikgu kata pakai pensel, dia memang pakai pensel tapi dia pakai yang HB. Okay, so pakai yang 2B tu bagi terang sikit, nampak lukisan graf bar awak tu biar jelas. Dah tak perlu color kat dalam tu, buang masa. Okay, alright. Ni untuk graf bar, kemudian histogram. Okay, histogram ni, okay, perhatikan, yang ni untuk baris lanjah. Okay, pitodetik tu pakai ni. Okay, histogram ni dia rapat-rapat. Okay, ni pun sama, mesti sama saiz. Okay, mesti sama saiz. Okay, tengok satu contoh soalan ni. Nyatakan hubungan di antara isi padu hidrogen dibebaskan dengan masa pada 6 minit yang pertama. Okay, so yang kedua, ramalkan isi padu gas hidrogen dibebaskan pada minit yang ke-16. Okay, awak kalau tengok kat sini pun kita memang dah boleh tahu, dah boleh ramal dah. Okay, soalan macam ni memang tak sepatutnya kita salah. Sebab apa? Memang dah boleh ramal ni. Ni kalau tengok soalan ni memang Allah tak patut betul kalau salah pun. Cuba tengok. So, macam mana nak buat hubungan tu? Hubungan tu awak ambil ni. Okay, semakin masa bertambah, semakin bertambah isi padu hidrogen. Macam tu. Okay, ataupun macam ni pun boleh juga. Okay, kemudian kalau ramalkan, perhatikan. Ni kan pada minit yang ke-8, 10 ni dia dah mendata. Of course lah yang lain-lain akan mendata. Okay, kenapa mesti ada jawapan 20 lah, 50 lah. Tu semua jadilah tak logik. So, kita kena fikir secara logik lah ikut soalan tu. Okay, awak tak boleh ikut kepala awak yang ni. Awak kena ikut soalan tu. Okay, alright. Okay, kemudian yang ke-9, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah, ramai dah tahu. Cikgu hanya ulang lagi sekali. Pemboleh ubah ada 3. Yang dimanipulasi, saya suka gunakan perkataan MV, manipulated variable. Manipulated variable. Kita manipulate, kita manipulasi dia, kita ubah dia. Yang ni macam mana kita nak dapat? Kita tengok pada gambar rajah pemboleh. Untuk pemboleh ubah dimanipulasi ni, jangan guna perkataan atau. Contohnya dekat situ ada logam dan bukan logam. Awak tulis pemboleh ubah dimanipulasi dia tu logam atau bukan logam. Dia dah jadi salah dekat situ. Tapi kalau awak buat logam dan bukan logam. Logam dan bukan logam, betul. Ni betul. Dan ni betul. Atau salah, ni tak boleh guna. Right. Kemudian yang bergerak balas pula adalah responding, RV. RV, responding variable. Responding variable ni kita tengok pada akhir eksperimen. Dia punya result. R, result. R, responding. Yang ni yang bergerak balas. Apa yang diperhatikan di akhir eksperimen? Yang ni terdiri daripada boleh jadi tersurat, boleh jadi tersirat. Macam mana kita nak tahu ni? Ini untuk RV saja ya. Yang ni untuk RV saja, responding variable. Dia boleh jadi tersurat yang boleh dilihat ataupun tersirat yang tidak boleh dilihat. Apa contoh dia? Contohnya, kalau yang tersurat tu macam keadaan mentol. Ni kita nampak. Bilangan gelembung gas, yang ni kita nampak. Ni betul, yang ni betul. Kalau yang tersirat tu yang tidak boleh dilihat, contohnya macam mana? Kekondaksian elektrik. Kita tak nampak tapi kita tahu itu adalah kekondaksian elektrik. Maksudnya keadaan mentol tu dia mewakili kekondaksian elektrik. Awak tulis jawapan ni. Pun betul. Tak ada masalah. Kemudian kereaktifan logam.
pun betul juga. Ini jawapan untuk pemboleh ubah tersirat yang tidak boleh dilihat. Okey, sebab awak tahu, awak nampak dekat situ bilangan gelembung gas. Oh, okey. Maksudnya pemboleh ubah tersirat dia adalah kereaktifan logam. Okey, so betul juga. Alright? Okey, ini ada dua kalau untuk yang RV, responding variable. Okey, lagi satu adalah CV ataupun pemboleh ubah dimalarkan. Constant variable. Okey, constant variable. Constant bermaksud dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Saya suka guna perkataan CV ni. Okey, so apa yang dimalarkan? Okey, apa yang sama, apa yang tetap. Okey, yang sama yang tetap yang kita set untuk buat eksperimen tu, yang sama saja, itulah yang kita malarkan. Yang kita kena make sure dua-dua set ni pakai sama, benda yang sama. Okey, contoh ni okey, lagi satu, diingatkan tak boleh menulis alat radah. Okey, contohnya bilangan bika, tak boleh. Okey, bilangan petri dish, bilangan piring petri, tak boleh. Okey, dan mesti ada parameter. Okey, awak dah tahu tadi kan logam. Tulislah jisim logam. Parameter ni kena bacalah. Okey, ni saya sertakan beberapa jenis beberapa contoh parameter. Okey, kalau yang pepejar contohnya logam, boleh letak jisim ke, jenis logam ke. Okey, kalau wayar, apa yang sesuai dengan wayar tu? Ketebalan dia depend pada eksperimen tu yang kita buat tu. Okey, ni contoh-contoh yang parameter yang digunakan. Kalau garam, okey, kehadiran garam. Okey, kalau yeast, kehadiran yeast. Okey, apa parameter yang sesuai bergantung pada soalannya. Okey, kemudian kalau cecair pula, cecair memang kita pakai isi padu ataupun kepekatan. Alright, kalau gas pun sama, kalau gelembung gas bilangan yang lain tu isi padu. Okey, ada juga yang tak perlu pakai parameter. Okey, contohnya macam ni, masa. Okey, masa ada soalan setengah tu dia tak perlu. Okey, bilangan hari. Okey, ni suhu. Okey. Alright, seterusnya. Okey, pemboleh ubah. Okey. Okey, macam mana kita nak dapatkan pemboleh ubah tu? Okay, ada 4 cara. Okey, cara yang pertama kita boleh dapat daripada ayat. Okey, baca ayat tu, dalam ni confirm ada pemboleh ubah. Okey, ni saya kata tadi bahagian A tu semua ada dekat sini. Semua membantu awak dah. Okey, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran nutrien. Okey, kesan kehadiran nutrien ke atas pertumbuhan anak benih jagung. So di sini adalah kehadiran nutrien. Kemudian pertumbuhan anak benih jagung. Ada lagi satu yang awak dapat iaitu CV. CV iaitu 5 hari. Tengok. Ni saya kata dapat terus daripada soalan tu. Ni sangat membantu. Okay. So bolehlah tahu dimanipulasi tu adalah kehadiran nutrien. Yang ni yang kita yang kita nak manipulate dia. Yang bergerak balas tu adalah pertumbuhan anak benih jagung. Manakala yang dimalarkan adalah bilangan hari ataupun masa. Okey, boleh juga dapat daripada gambar rajah. Ni. Okey, macam mana cara dia? Okey, tengok gambar rajah yang diberi. Okey, yang ni paku keluli, yang ni paku besi. Dua-dua letak dalam air garam. Okey, selepas 2 hari, yang ni berubah warna. Yang ni sama color, putih. Putih pula, dia tidak berubah warna. Okey, jadi daripada sini dapat ni 3 pemboleh ubah ni. Okey, so kita dapat dimanipulasi iaitu jenis paku. Ini saya cakap tadi. Boleh tulis pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, contoh jawapan, paku keluli dan paku besi. Tu betul. Tapi kalau awak tulis paku keluli atau paku besi, dia dah jadi salah. Okey, dia dah jadi salah dah. Okey, paling senang tulis je jenis paku. Kalau kata awak tulis paku saja pun salah. Sebab apa? Tak ada parameter kat depan. Okey, kemudian yang bergerak balas ini adalah keadaan paku. Alright, manakala yang dimalarkan adalah dia punya masa. Okey, ni masa dia dah bagi. Okey, seterusnya yang ketiga boleh dapat daripada jadual, tapi daripada jadual ni kita dapat 2 saja. Kita tak dapat yang dimalarkan. Okay, kita dapat apa? Kita dapat bahagian ni dengan bahagian ni. Apa benda tu? Okey, kalau bahagian ni kita dapat dia punya MV. Okey, manipulated variable. Tapi kalau bahagian ni kita dapat dia punya RV. Ni dapat 2 saja. Okey, tapi berhati-hati. Sebab apa? Kalau dia tulis bahan saja, bila tulis jawapan kat bawah, tak ada parameter ni.
So kena tambahlah jenis bahan, dia punya parameter untuk manipulated variable. Alright. Okay. Seterusnya boleh dapat daripada graf. Okay. Macam mana nak kenal pasti tu? Okay. Yang mendata paksi X ni, yang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala yang Y ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang ni yang kita manipulate. Yang kat sini. Yang straight ni, yang Y ni yang bergerak balas. Okey, itu cara untuk kita kenal pasti pemboleh ubah daripada graf. Okey, ada lagi satu. Okey, ada lagi satu graf yang kita boleh dapat 3 pemboleh ubah. Okey, tengok graf ni. Ini graf ni kita boleh dapat 3. Okey, graf apa tu? Ni contoh dia. Okey, dekat sini awak boleh dapat 3 pemboleh ubah. Perhatikan kita dapat responding variable RV daripada paksi Y. Kita dapat ni, daripada graf ni kita dapat MV, okay, jenis logam, dan lagi satu kita dapat pemboleh ubah dimalahkan, iaitu ni, masa. Perhatikan, so yang ni boleh dapat 3 pemboleh ubah daripada graf yang jenis macam ni. Baiklah. Okay, sekarang kita tengok pula definisi secara operasi. Okay, definisi secara operasi ni walaupun dia satu markah, tapi awak jangan memandang rendah pada definisi operasi. Okay, cuba untuk jawab mengikut teknik. Tahu teknik sebenarnya tak ada masalah pun. Okay, so yang ni kita mesti jawab berdasarkan pemerhatian dan keputusan dalam eksperimen tu. Okay, nak jawab apa tu? Dia ada cara penulisan dia. Okay, ini adalah dia punya cara penulisan dia. Okay, apa yang nak dicari ialah sama ada bahan ke, cecair ke, larutan ke, logam ke, proses ke, keadaan ke, mikroorganisma ke, yang menyebabkan ataupun yang ditunjukkan oleh ataupun yang menghasilkan ataupun boleh sambung terus. Tapi saya suka ajar gunalah perkataan yang menyebabkan ke. Ada pelajar tanya saya, cikgu, kat tuition saya belajar yang ditunjukkan oleh. Tak ada masalah, boleh guna. Saya dekat tuition saya ajar yang menghasilkan sahaja untuk definisi operasi. Tak ada masalah, boleh. Tapi saya ajar saya suka gunakan yang menyebabkan. Tengok contoh-contoh jawapan selepas ini. Alright, tengok yang ni. So di sini soalan SPM 2007 dia tanya keputusan eksperimen untuk mengkaji yang ni, keputusan eksperimen mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Nyatakan definisi secara operasi pertumbuhan bakteria. Tengok. Yang ni keruh, sedikit keruh. Yang ni sedikit keruh. Tapi yang ni sangat keruh. Ni sangat keruh. Maksudnya dekat sini ada pertumbuhan bakteria lah, dekat sini yang paling optimum lah. Sekarang kita nak buat definisi operasi bagi apa? Soalan nak nyatakan definisi operasi bagi pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria. Maka startlah ayat awak tu dengan pertumbuhan bakteria. Faham tak? Jadi pertumbuhan bakteria, yang ni awak kena refer dengan yang ni. Ni pemerhatian dia ni. Kena refer dengan, kena letak ayat ni. Kenapa tak mau letak ayat ni? Yang lagi dua ni, P dengan Q ni. Sebab yang ni lah yang mewakili pertumbuhan bakteria ni, yang paling jelas menunjukkan pertumbuhan bakteria ni pada R ni. Jadi jom kita buat ayat. So macam mana ayat dia tu? Pertumbuhan bakteria ialah, adakah dia satu bahan? Tidak. Dia adalah satu proses. Ni. Proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh pada pH 7. Tu contoh ayat dia. Lagi sekali pertumbuhan bakteria adalah pemboleh proses. Proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh pada pH 7. Itu ayat yang bagus, ayat yang lengkap untuk definisi operasi. Tengok ni contoh-contoh lain. Kalau lah soalan tu minta, nyatakan definisi operasi bagi logam untuk eksperimen yang yang dia letak rod tu kan, yang letak paku kat rod tu, inilah jawapan dia. Logam ialah bahan yang menyebabkan masa untuk paku tekan jatuh lebih cepat. Yang ni kita refer kepada pemerhatian yang mewakili logam tersebut. Ini contoh-contohnya lah. Contoh yang lain saya baca lagi satu, penapaian.
Okey, nyatakan definisi operasi bagi penapaian. Jadi jawapannya ialah penapaian ialah proses yang menghasilkan kekeruhan air kapur. Okey, yang menyebabkan kekeruhan air kapur pun betul, tak ada masalah. Okey, ini adalah ayat dia. Ini contoh-contoh beberapa contoh yang cikgu letak. Ni kalau kecil ni awak landscapekan telefon awak, awak landscapekan telefon awak, awak boleh zoom tengok. Okey, jangan duduk kerah macam tu je, memang kecil memang tak nampak. Okey, awak landscapekan telefon boleh zoom. Okey, seterusnya. Okey, nak buat hipotesis. Okey, hipotesis ingat MV dengan RV mesti ada manipulated variable, mesti ada responding variable. Macam mana kita nak susun ni? Letak manipulated dulu kat depan. Barulah RV dekat belakang, responding variable dekat belakang ni tu. Okey. Yang ni mula-mula macam mana cara nak jawab? Awak kena kenal pasti dulu benda ni, RMV dan juga RV ni. Okay, kalau soalan tu dia kata eksperimen tersebut adalah untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Oh, kita tahu dah dekat situ pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah suhu. Manakala yang bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria. Betul, macam mana nak buat hipotesis dia tu? Maknanya kena gabungkan MV dan juga RV ni. Okey. Gunakan kata penghubung yang sesuai. Okay, ayat yang dibina mesti lengkap. Okay, hipotesis ingat mesti boleh diuji dalam eksperimen. Okay, so jika suhu meningkat maka saiz koloni bertambah. Okay, itu contoh untuk yang ni lah. Okay. Saya bagi beberapa cara lah. Okay, ada pelajar tanya saya daripada form 1, form 2, form 3 dia guna ayat semakin. Tak ada masalah. Okey, untuk penulisan hipotesis, awak boleh guna, kalau soalan tu dia ada bertambah dengan berkurang, awak nampak soalan tu ada pertambahan dan pengurangan, ini adalah hipotesis polar. Awak boleh gunakan ayat jika maka. Jika maka atau ayat semakin. Contohlah. Semakin bertambah, saya ambil yang tadi yang rajah tadi tu 41 tadi, semakin bertambah jisim blok kayu, semakin bertambah sesaran blok kayu. Macam tu. Itu kalau ada pola bertambah dan berkurang. Ada pola bertambah dan berkurang. Lagi satu adalah hipotesis jenis perbandingan. Hipotesis jenis perbandingan. Yang ini kalau tak ada pola pertambahan tu. Contoh ayat dia. Ingat, mesti MV kat depan. Manipulated variable mesti berada di depan. Responding variable berada di belakang. Baru kita terima jawapan hipotesis awak tu. Contohlah jawapan yang perbandingan yang macam mana. Paku besi berkarat berbanding paku logam. Paku besi berkarat berbanding paku logam. Tu contoh dia. Hipotesis yang perbandingan tu. Bila awak buat hipotesis, ini saya bagi satu contoh Ini dibanding antara dua ni. Dibanding antara ni dengan ini. Cakaran antibiotik yang berkepekatan tinggi akan membentuk kawasan jernih yang lebih besar. Ni dibanding dua ni. Yang ni yang jenis perbandingan. Yang tak guna perkataan semakin-semakin ataupun jika maka tadi tu. Tengok yang ni pula. Aisyah Nadia. Yang ni bila buat hipotesis mesti spesifik. Saya tekankan di sini mesti spesifik. Contoh, pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Yang ni betul. Tapi awak tak boleh tulis yang umum. Contohnya, nilai pH memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Yang ni salah sebab dia umum. Dia general. Dia tidak diterima. Yang ni salah. Lagi satu. Tak boleh gunakan perkataan untuk mengkaji, untuk menentukan, mempengaruhi, dipengaruhi, berbeza, bergantung. Pertumbuhan mikroorganisma bergantung kepada rasa macam betul dah ni sebab ada MVRV. Tetapi salah. Sebab ada perkataan-perkataan ini. Ni tak boleh guna. Ni perkataan untuk mengkaji, untuk menentukan. Yang ini untuk tujuan. So tak boleh guna. Alright.
Contoh soalan. Okay, sebagai contoh soalan, kalau tak nampak boleh zoom Okay, seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kekuatan regangan bagi dua jenis bahan. Okay, darjah 1.1 dan darjah 1.2 menunjukkan keputusan eksperimen. Yang ni dia pakai copper. Okay, yang ni dia pakai copper, satu lagi tu dia pakai carbon. Okay, satu lagi dia pakai carbon. Okay, tengok. Berdasarkan darjah 1.1 dan 1.2, namakan bahan yang mempunyai kekuatan regangan yang tinggi. Soalan senang sangat. Okay. Awak yang ni fikir logik lah. Yang ni memang kalau keluar soalan yang sangat membantu awak. So janganlah tinggal kosong. Okay. Jangan tinggal kosong. Kita nak tolong awak ni. Okay, awak kena tolong diri awak sendiri. Soalan macam ni tolonglah jangan tinggal kosong. Malah macam mana mengantuk macam mana awak pun tanda juga jawapan tu. Yang ni direct ada dekat gambar rajah tu. Okay, so jawapan apa? Kuprum. Okay, saya nak tanya awak sebenarnya tapi saya takut tak ada masa. Okay, biarlah saya tanya saya jawab. Okay, yang kedua, nyatakan satu pemboleh ubah. Nyatakan satu pemboleh ubah dimanipulasi bagi eksperimen ini. Dia nak satu je. Satu je. So apa boleh ubah dimanipulasi? Ni kita dapat dah dekat sini. Jenis bahan. Okay. Okay, boleh juga tulis kuprum dan karbon. Pun betul juga. Okay, kuprum dan karbon. Jangan tulis kuprum atau karbon. Yang tu salah. Okay. Kemudian nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okay, hipotesis ingat mesti sebut MV dan RV. Mesti spesifik. Okay, apa contoh jawapan dia? Kita pilih kuprum. Okay, kuprum mempunyai kekuatan regangan yang lebih tinggi berbanding dengan karbon. Okay, ini contoh yang hipotesis perbandingan tu. Okay, ayat yang cantik, hipotesis yang bagus yang ni. Okay, seterusnya definisi operasi bagi bukan logam. Bukan logam yang ni bukan logam yang ni. So, bukan logam ialah bahan yang menyebabkan kuprum patah apabila dibengkokkan. Okay, saya harap awak faham macam mana nak buat definisi operasi ni. Okay, lagi sekali, bukan logam adalah bahan yang menyebabkan kuprum patah apabila dibengkokkan. Okay, dan last sekali, tandakan tik. Okay, tandakan tik bagi bahan yang mempunyai ciri yang sama pada darjah 1.1 yang ni. Okay, yang mana yang boleh, yang ada regang, yang boleh diregangkan macam ni? Sulfur boleh ke? Naftalina tak boleh ke? Boleh ke? Okay, yang ni jawapannya adalah timah. Okay, logam lah. Okay, yang ni bukan logam, ini bukan logam. Okay, next soalan seterusnya. Okay, yang ni Okay, yang ni pemberat dia sama. Yang beza dekat sini adalah dia punya luas permukaan. Yang ni kecil, yang ni besar sikit. Yang luas permukaan kecil, dia kedalaman lekukan dia lebih dalam berbanding dengan luas permukaan yang besar ni. Ni. Okay, so ukur. Bila ukur, gunakan pembaris. Okay, jangan main agak-agak je ataupun pakai jari kelingking ni. Ni satu, dua, tiga. Jangan. Okay, so gunakan pembaris awak, ukur dengan tepat. Okay, unit kalau tak tahu boleh tinggal. Okay, jangan pandai-pandai tulis unit dekat situ. Tulis meter ke, liter ke, jangan. Okay, tak tahu boleh tinggal. Okay, so ukur kedalaman lekukan. Okay, pakai pembaris ukur dengan tepat, dengan betul dan tulislah jawapan. Okay, so ni kita terima jawapan dia 0.8 tapi kita terima plus minus 1. Okay, 0.1. Okay, boleh. So diterimalah sama ada 0.7 okay, 0.9 pun okay. Yang ni darjah 2.2 pula 0.4. Okay, saya ambil yang tengah ni lah. Okay, yang tengah ni 0.8 dengan 0.4. Okay, ni jawapan dia. Okay. Yang seterusnya, nyatakan hubungan antara luas permukaan bongkah kayu dan kedalaman lekukan. Macam mana nak buat hubungan ni? Okay, awak tulis sahaja semakin bertambah luas permukaan, semakin berkurang. Allahu Akbar. Semakin berkurang kedalaman lekukan. Okay, tulis macam tu. Tulis okay, yang seterusnya. Okay, yang ni soalan ramalan. Okay. Yang ni dia bagi luas permukaan dia ni sedang-sedang. Antara tengah-tengah ni. Tengah-tengah antara yang kecil dengan yang besar ni. Okay. So dia tanya, ramalkan kedalaman lekukan yang terhasil apabila bongkah kayu Z digunakan. So, macam mana kita nak ramalkan ni? Tengok jawapan. Duduk tengah-tengah ni. Antara 0.8 dengan 0.4 ni. Kalau jawab 0.6, betul lah. Kalau awak jawab 1.0, salah lah. Sebab apa salah? Dia dah jadi lebih lah ni.
Daripada 0,8 ni tak boleh, dia mesti di antara sebab yang dua permukaan ni adalah yang di antara kecil dengan besar ni. Okey. Itu jawapan dia. Okey. Yang D, tuliskan tekanan tinggi atau tekanan rendah yang dikenakan ke atas bahu mereka pada ruang yang disediakan. Yang ni dia suruh awak tulis, bukan dia suruh awak tik. Kena tulis. Tulis dua-dua ni dapat satu markah. So, yang ni tali yang nipis, yang ni tali yang tebal. So, kita tahulah yang tali yang nipis ini, okey, tali yang nipis ini, tu dia lah tekanan apa? Tekanan rendah ke tekanan tinggi? Okay, tali yang nipis tu sakit bahu kalau kita galah lama-lama kalau barang berat. So, tekanan tinggi. Manakala, beg sekolah yang awak bawa tu kan lebar dia punya penggalas dia tu. Bawa lah beg berat macam mana abang buku, masih lagi awak rasa tak apa nak sakit lah kan. Sebab tekanan dia rendah, sebab dia punya luas permukaan dia tu besar. Okay, so ni satu markah. Okay, seterusnya yang ni. Okay, darjah 3 menunjukkan dua jenis rambut iaitu rambut kerinting dan rambut lurus bagi 30 orang pelanggan di sebuah salon. Okey, yang ni senang. Okey, yang ni dua saja. Hello, diam sikit boleh? Okey, rambut lurus. Okey, yang ni saya ingatkan tanda. Okey, yang ni senang. Okey. Lurus kita tanda macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. 12. Betul tak 12? Okey, kerinting. Okey, yang ni dah tanda macam ni. Kerinting ni tanda belah sini pula. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab bila awak check nanti senang. Okey, awak nak check nanti senang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Okey, sebenarnya senang je. Kalau awak pijak, tak payah kira dah. Tolak sajalah, dah sini 30, tolaklah dengan 12 ni, dapatlah 18. So itu cara yang paling cepat. Okey, tapi kalau jenis tak pasti, kira lah. Okey, kadang-kadang, kumpulan darah. Kalau kumpulan darah A, B, C, D. Macam mana nak ni? Okay. Senang saja. Kalau, diam sikit. Okey, yang ni, awak kalau buat macam ni, kena kira banyak kali nanti kan. Okey. A ni tandalah dengan bulat. Okay, B ni buatlah 4 segi. C ni buat dash kat sini. D ni buat macam ni. So nanti bila kita nak check balik jawapan kita senang. Kita dah tak membazir masa. Okay, alright. Okay, daripada 12 dengan 8 ni, astagfirullahalazim. Okay, daripada sini jawapan mesti betul. Okay, dan plot graph. Okay, plot graph. Okay, saya ingatkan lagi sekali mesti sama size. Okay, sebab ini adalah discontinuous variation, variasi tidak selanjar, maka inilah dia jadi graf bar. Dia bukan histogram tau. Okay, kemudian lepas soalan yang ni, biasanya mesti dia akan tanya, nyatakan jenis variasi. Okay, so jawapannya apa? Variasi tak selanjar lah. Okay, next. Okay, soalan terakhir. Okay, Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya matahari ke atas kertas fotografi yang dilapisi dengan argentum chlorida. Okay, so dekat sini dia nak uji kesan matahari tau, ke atas kertas fotografi putih. Okay, yang ni kena matahari. Okay, yang ni dia berbuah dalam kotak hitam. Tengok apa yang berlaku, kertas fotografi ni jadi warna kelabu. Yang ni jadi colour putih. Yang ni jadi colour putih, yang ni jadi colour kelabu. Colour grey yang ini. Ni yang kita perhati tau, ini yang kita nampak. Alright. Okay. Berdasarkan Rajah 4.1, nyatakan warna kertas fotografi selepas terdedah kepada cahaya matahari. Apa jawapan awak? Okay. Senang saja. Ni, cikgu dah tulis dah tu. Kelabu. Okay. Kalau jawab hitam betul tak? Hitam tu yang macam ni, yang gelap macam ni. Tu warna hitam. Allah, tak ni. Okay, yang ni kelabu. Okay, yang ni colour putih. So, tapi dia nak yang ni lah kan kelabu. Alright. Kemudian, nyatakan satu inferen bagi jawapan anda di 4A. Okay, dia nak inferen. Kenapa yang ni jadi kelabu ni? Kenapa yang ni jadi kelabu ni? Yang ni kita kena tengok, kena relate dengan argentum chlorida ni bila kena matahari macam mana? So jawapannya ialah argentum chlorida bertindak balas dengan cahaya, menghasilkan argentum dan juga
gas klorin. That's why jadi kelabu tu lah. Tu jawapan dia. Okay. Kemudian pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah pula. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi? Ni kan kesan cahaya matahari. Yang ni ada matahari, yang ni tak ada matahari. So kehadiran cahaya lah. Kehadiran cahaya matahari pun betul lah. Betul jugalah. Okay. Kemudian yang C2 dia nak pemboleh ubah bergerak balas. Okay. Apa dia punya result dia tu? Okay. So result dia adalah warna kertas fotografi. Okay, ni warna kelabu, ini kalau putih. Okay, kemudian definisi operasi bagi kertas fotografi. Okay, ni kertas fotografi. Yang ni, refer pada yang ni. Kertas fotografi ialah bahan yang menjadi kelabu apabila terkena cahaya. Yang ni saya tunjuk yang ni tak tulis yang menyebabkan tadi tu. Okay, itu saja 4 contoh soalan yang cikgu sebut. Okay, ikutkan kalau kita hands on kat sekolah, cikgu nak bagi handout. Tapi sebab kita pun secara maya je, kita cara macam ni je, jadi cikgu gunakan bahan macam ni sajalah ya. Okey, untuk bahagian B, sikit untuk bahagian B, peringatan untuk awak semua. Okey, bahagian B sama juga, dia ada rajah, okey, dia ada mungkin catat alih, jadual, tindak balas kimia, okey, dia ada rangsangan pada setiap soalan tu. Okey, untuk jawab dia tu, jangan sesekali ingat jangan gunakan singkatan perkataan yang seperti SPT, tidak, dia buat X, dia tak. Okey, mesti tulis dengan penuh, ayat yang penuh. Okey, istilah eja dengan betul. Kalau rajah sinar mesti dilukis gunakan pembaris dan mesti ada anak panah. Okey, diperuntukkan markah katakan 2 markah. Okey, awak estimate lah 2 markah untuk jawapan tu. Janganlah sampai lebih-lebih kat bawah garisan tu. Dikuatiri dia akan menjadi wrong, cancel, right. Jawapan yang ni betul. Lepas tu dia pergi sambung lagi yang lain tu yang salah, dia akan jadi salah semua. Wrong, cancel, right. Okay, so berhati-hati untuk bahagian A dan bahagian B ni dia ada WCR. Okay, itu saja untuk bahagian B. Okay. Okay, A plus untuk sains, okay, tidak mustahil, awak pasti boleh. So boleh skor dekat bahagian A, okay, dan juga bahagian B dan seterusnya kita masuk ke bahagian C. Okay. Okay, ke bahagian C, saya akan stop saya punya presentation. Okay, Cikgu Kuzimah boleh sambung. Untuk bahagian C, dipersilakan Cikgu Kuzimah. Okay, so bahagian C ni ada 3 soalan. Soalan 10, 11, 12 ya. Semua cikgu tahu semua dah berpengalaman dah dekat 2 tahun jawab soalan bahagian C, bahagian A, bahagian B. Okay, so kita ni nak refresh balik je, okay. So kalau boleh lah bahagian C ni soalan nombor 10 tu kena skor lah bagi 10 markah penuh. Okay, boleh, kita ada teknik-teknik dia. Dan kalau kita buat eksperimen dalam makmal pernah dan kamu masa dalam makmal memang join betul-betul, memang no problem untuk jawab soalan bahagian C ni. Okay. Okay. Okay, kat bahagian C nombor 10 ni, okay, kita ada bina hipotesis 1 markah, tujuan 1 markah, kena pasti pemboleh ubah 2 markah, okay, senarai radas bahan 1 markah, prosedur dan kaedah 4 markah, penjadualan data 1 markah. Soalan yang sama je dia punya kehendak tu. Okay, jadi kalau kita selalu buat, cikgu rasa memang tak ada masalah lah untuk kita skor semua ni 10 markah. Okay, kita tengok ya satu persatu. Okay, so pertama, dalam soalan tu ada 10A, 10B. Okay, untuk membina hipotesis. 10A dia suruh buat hipotesis. So, bina hipotesis berdasarkan situasi yang diberikan. Okay, biasanya soalan dia akan bagi situasi. 10A dia akan bagi situasi. Dulu-dulu dia bagi satu pernyataan umum. Okey, pernyataan umum, satu ayat je pernyataan umum. Contoh macam Cuprum boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, pernyataan umum macam tu je satu dulu. Tapi sejak zaman berubah, dia telah ubah menjadi satu situasi, ayat yang panjang sikit lah. Okey, dan dalam ayat yang panjang tu ada semua sebenarnya pun boleh ubah kat dalam tu. Cuma kita kena gali, kena kaji dan kena selalu buat, jadi kita akan mahir kat mana tempat-tempat tu. Okay, so bentuk situasi mungkin dia bagi gambar rajah atau dia bagi pernyataan dalam bentuk soalan, catat alih ataupun dialog. Kita tak tahulah mana dia bagi. Jangan terperanjat pula nanti kan ada dialog, dialog
dialog, keluar pula soalan bentuk dialog, so kita rasa macam pelik kan. Tapi jangan terperanjat, mungkin ni antara contoh-contoh yang akan diberilah. Okey. Contoh, okey. Semasa membuat hipotesis, jangan sekali gunakan bahan radas. Dan cikgu rasa cikgu Rin pun dah cakap tadi, jangan gunakan bahan radas, okey, untuk buat hipotesis dan sebagainya. Okey, yang diberikan dalam soalan B. Kita tahu ada A, ada B. So, soalan A tu hanya untuk A saja. Okey, contohlah soalan A dia kata, nanti cikgu bagi contoh kat situ. Okey, hubung kait pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dalam situasi yang diberikan. Okey, sebab 10A tu dia dah penat-penat dah bagi soalan fikir soalan bagi situasi terjadi kat dunia ni. Lepas tu kita kena buat hubung kait situasi tu. Okey, jangan pula kita ambil situasi bawah tu, soalan B pula. Okey, tak payah pandang dulu B, pandang A saja sebab kita tengah fokus A. Okey, tidak boleh guna perkataan, ni Cikgu Rin dah sebut tadi. Untuk buat hipotesis, jangan guna perkataan bergantung, berbeza, mempengaruhi atau dipengaruhi. Sebab ini semua akan menjadikan kita punya hipotesis adalah umum. Okey, contohnya kamu buat ayat ada perkataan bergantung. Okey, apa contoh nak bagi kat belakang nanti tunjuk. Okey, semula. Hipotesis mesti spesifik. So kamu mesti spesifik. Okey, kena spesifik. Okey, kena spesifik. Tak nak ada bergantung, beza, pengaruhi, dipengaruhi. Okey, contohnya macam ni, soalan ni. Okey, kaji situasi berikut. Dia buat ayat panjang je padahal tak adalah maknanya pun. Tapi situasi dia nak bagi kamu baca lebih sikit. Okey, tengok sikit alam tu macam mana. Selepas musim menuai, pesawah menggunakan traktor untuk membajak tanah sawah mereka. Tayar traktor yang lebar menghasilkan tekanan yang rendah apabila melalui kawasan yang berlumpur. Okey, dia nak suruh kamu fikir. Dia suruh kamu fikir, okey. Cerita pasal sawah padi. Yang lama cikgu, saya tak pernah tengok sawah pun. Manalah saya tahu. Okey, awak kena fikirlah. Dia bagi gambar contohnya. Traktor. Oh, tayar besarnya traktor ni. Kamu fikirlah. Tayar besar ni bab apa? Kena relate dengan bab apa yang kita belajar. Okey, dan soalan A memang cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey. Okey, tengok seterusnya. Okey, so daripada soalan tu, okey, selepas musim menuai, pesawah menggunakan traktor untuk membajak tanah sawah mereka. Okey, tayar traktor yang lebar menghasilkan tekanan yang rendah apabila melalui kawasan berlumpur. Okey, tu soalan. Okey, so daripada soalan tu, highlight kan? Okey, highlight kan key point dia. Tayar traktor yang lebar menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, itu dia punya maklumat penting tu. Highlight tak apa. Kalau tak ada highlighter masa exam tak apa. Garis je pakai pensel, pen awak ke apa. Okay, highlight kan supaya tak tertinggal. So, kita ada dua pemboleh ubah penting untuk buat hipotesis. Okey, iaitu pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak, balas. Okey. So, daripada ayat ni, kita akan tengok. Kita boleh tengok. Okey, apa dia pemboleh ubah manipulasi? Okey. So, tayar traktor. Okey, yang ini berkait dengan luas permukaan. Okey, kamu tentukan dulu apa dia manipulasi. Kemudian, luas permukaan akan mengaruhi tekanan. Iaitu bergerak, balas. So, kamu boleh buat ayat lah. Luas permukaan yang besar menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, mesti MV duduk depan. Manipulasi ni duduk depan. Okey, manipulasi duduk depan. Bergerak balas duduk belakang. Jangan tukar. Okey, sekarang dia nak itu dia punya hukum dia. Okey, hukum dia mesti MV duduk depan, RV duduk belakang. Baru hipotesis tu diterima. Kamu tak boleh buat macam tadi cikgu kata, guna bergantung, dipengaruhi. Contoh, kalau awak buat luas permukaan bergantung kepada tekanan yang rendah. Macam mana bergantung? Luas permukaan bergantung kepada ataupun luas permukaan dipengaruhi oleh tekanan. Ada perkataan macam tu, tak boleh terima. Atau tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan.
Tu dah sah salah dah sebab MV duduk belakang, RV duduk di hadapan. Okay, so macam ni cara. Okay, satu. Kedua, kamu boleh juga buat guna semakin-semakin macam Cikgu Rin kata. Okay, kalau ada macam pola macam tu, kita boleh guna. Semakin bertambah luas permukaan, semakin berkurang tekanan. Okay. Cikgu, macam mana kalau saya cakap luas permukaan traktor? Boleh. Semakin bertambah luas permukaan tayar traktor, semakin berkurang tekanan pun betul juga. Yang itu memang dah refer kepada situasi lah. Yang ini pun sama. Okay. Atau kita boleh guna ayat penyata sahaja. Tayar traktor yang lebar menghasilkan tekanan yang rendah. Ni nampak tak? Sama tak dengan ayat soalan? Sama kan? Tayar traktor yang lebar. Ni sama sebiji cikgu salin. Orang yang tak pandai mengeja, tak pandai membaca pun boleh salin tulis balik macam ni. Pun betul juga. Awak nampak ni, tayar traktor manipulasi. Tekanan yang rendah, bergerak, balas. Okey? Yang ini adalah hipotesi berdasarkan atas ni, direct. Okey? Okey, tu soalan A. Okey, jangan ambil situasi dalam soalan A tadi untuk jawab soalan 10B. Okey? Takkan kita nak ambil traktor tu pergi masuk makmal buat eksperimen kan? Tak logik. So soalan B tu adalah yang refer kepada eksperimen dalam makmal. Okey? Anda akan diberikan radas dan bahan yang tak cukup. Okey? Biasa kita akan bagi radas, senarai radas, lepas tu dan radas yang lain. Satu benda tu tak tahu apa. Yang tu kamu kena tentukan. Anda perlu tambah radar bahan untuk melengkapkan eksperimen. Okey, ini tips untuk 10B lah. Jangan ambil situasi dalam soalan 10A. Ingat tu. Sebab bila kita menanda, nanti soalan 10B tu, dia ambil situasi eksperimen, dia buat eksperimen yang situasi 10A. Seolah-olah dia bawa traktor tu masuk dalam makmal. Okey, so tu bahaya. Okey, jangan sekali-sekali. Okey. A, B, B. Okey. Langkah untuk menjawab soalan 10B. Okey, pertama, highlightkan radas dan bahan yang diberikan. Okey, awak highlightkan radas yang diberikan. Okey, lakar lukisan eksperimen. Okey, macam ni lah. Jangan risau, awak conteng je lah kertas soalan tu. Bayar dah tu. Okey, kertas soalan tu untuk buat draft awak conteng je. Kalau lah awak ni jenis yang sayang, awak angkat tangan lah cakap nak minta kertas. Dia akan bagi kertas. Okey, angkat tangan, cikgu saya nak kertas, saya nak buat conteng soalan esay. Okey, so tak apa. Lakar dulu, jangan terus jawab. Okey, lakar dulu lukisan eksperimen berdasarkan radas. Radas tu awak dah senaraikan, awak dah lakar, dah highlight. Lepas tu awak gunakan radas tu untuk cipta eksperimen yang kita dah pernah buat pun dalam makmal. Gunakan semua radas yang ada tu. Okey, tentukan pembeli ubah dimalarkan. Ini step dia, step ketiga. Awak tentukan pembeli ubah dimalarkan, dimanipulasi dan bergerak balas. Tengok pada lakaran gambar awak tadi, awak tentukan ketiga-tiga benda tu. Okey, kemudian bila awak dah tentukan, cikgu, tak boleh jalan habislah cikgu sebab radas tak cukup. So awak tengok apa radas yang tak cukup. Okey, dah settle semua tu, barulah awak mula menulis jawapan. Okey, tengok Okey, contoh ya. Soalan tu kata, menggunakan plastisin, blok kayu bersaiz 4 cm, darab 2 cm, pemberat berjisim 500 gram dan radas lain yang bersesuaian. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10A. Kita nak uji saja tapi kita jangan ambil eksperimen dalam 10A untuk buat 10B. Okey, huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Ini memang benda yang dia akan tanya dah. Every year dia tak pernah ubah pun. Benda yang tak pernah ubah, kalau awak sentiasa buat, tak ada masalah lah awak. Eksperimen, kalau katakan tingkatan 5 ada 10 eksperimen, tingkatan 4 ada 10 eksperimen, 20 eksperimen tu awak ulang tulis, cikgu rasa no problem lah. Macam mana situasi dia bagi pun awak boleh jawab. Okay. Alright, kita berdasarkan ni. Okey. Pertama tadi, step pertama disuruh kita apa? Senaraikan radas. Okey, dia bagi awak bongkar kayu, dia bagi awak plastisin, dia bagi awak pemberat. Ni lakar tau dekat kertas. Lukislah bentuk macam mana awak nak lukis.
Okey, awak lukis bentuk tu. Okey, plastisin, bongkar kayu, pemberat. Okey, kemudian awak gunakan 3 benda ni. Okey, awak susun dia. Okey. Ingat balik eksperimen ni. Kita buat eksperimen ni, kita nak letak pemberat atas bongkar kayu atas plastisin. Susunlah suka hati awak nak susun macam ni. Cikgu susun cantik dah macam ni . Plastisin kat bawah, bongkar kayu duduk atas, pemberat dekat atas, bongkar kayu. Okey, so cikgu dah susun. Nampak tak susunan ni? Nampak kan? Okey, so ada plastisin, ada bongkar kayu, ada pemberat dan macam mana cikgu nak tentukan keputusan ni? Apa yang cikgu nak cari? Biasa eksperimen ni nak tengok lekukkan. Jadi macam mana cikgu nak ukur lekukkan tu? Soalan tak ada bagi pun bahan untuk radas untuk ukur. So kurang dia bagi. Apa yang kurang tu? Pembaris. So awak kena tambah pembaris. Kalau tak ada pembaris, eksperimen tak berjalan dengan jaya. So satu radas yang tertinggal itu adalah pembaris. Untuk apa? Untuk ukur kedalaman lekukan plastisin. So bila awak dah buat macam ni, lakar dekat tepi kertas soalan awak ataupun dekat kertas, awak dah nampak dah. Oi, pembaris lah tak ada. Tak adalah tertinggal. Okey, ni baru lakar ya. Belum tulis lagi jawapan awak. Okey. Dah lakar lukisan eksperimen berdasarkan raja dan bahan diberi. Okey, tentukan pemboleh ubah yang dimalarkan, yang dimanipulasikan, bergerak balas berdasarkan lakaran ni. Okey, satu lagi. Gambar rajah ni mesti berlabel. Okey, ini lakaran saja ya. Ni sekarang lakaran. Okey, ini pemberat. Ini bongkar kayu. Bongkar kayu tu ada 2 darab 4 plastisin. Okey, awak dah label dah. Okey, kemudian daripada gambar ni kita boleh tengok okey, mana satu pemboleh ubah dimalarkan. Okey, malar adalah macam Cikgu Rin kata tadi, yang sama. Masa kita buat eksperimen, kita dah tetapkan dah. Benda tu kena sama untuk kedua-dua eksperimen. Okey, so pemberat. Jisim pemberat. Parameter dia jisim. Okey, kemudian pemberat. Jisim pemberat. Okey, manipulasi. Okey, kita sekarang nak tengok luas permukaan. So kita ada bongkar kayu. Satu kita baringkan, satu kita tegakkan. So luas permukaan bongkar kayu. Yang ini yang dimanipulasi, yang kita manipulate. Yang kita tetapkan sebelum eksperimen. Okey, dia berubah tapi kita dah tetapkan sebelum eksperimen. Yang kita nak buat ujian tu lah. Okey, so bergerak balas adalah macam cikgu kata RV. Okey, results. Keputusan. Okey, responding variable atau bergerak balas adalah keputusan. Kalau cikgu letak macam ni, berapa dalam? Kalau cikgu letak macam ni, berapa dalam? Okey, kedalaman lekukan plastisin. Ni awak dah lakar dah ni. Awak lakarkan dia punya jawapan ni. Buat sketch. Tak payahlah tulis cantik sangat macam ni. Okey, ini sebab cikgu nak tunjuk kat awak. Okey. Kemudian dah ada dah semua tu. Okey, tak apa. Kita tengok B2. Apa B2 ni? Sekejap Okey, B1 sebenarnya cikgu salah type. Okey, B1. Okey, barulah kamu tengok tujuan dia. Okey, tujuan. Okey, ingat ya, mesti ada perkataan untuk mengkaji, untuk mengeksperimen. Saya pun tak faham kadang-kadang, banyak kali dah kita ulang tapi murid masih lagi tak tulis kalau mengkaji. Kalau awak tak ingat, sila soal diri awak. Apa tujuan pergi sekolah? Untuk tu dah melambang untuk mengkaji. Okey, apa tujuan belajar? Untuk jadi pandai. Kalau eksperimen, apa tujuan buat eksperimen? Untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah. Okey, ayat dia tu ayat standard je. Gunakan ayat cikgu ni untuk mengkaji hubungan. Ni ayat ni, hubungan di antara ni, ambil copy paste je. Tak payah susah-susah untuk mengkaji hubungan di antara. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, tadi dekat depan kita dah buat lakaran. Okey, apa pemboleh ubah manipulasi? Apa pemboleh ubah bergerak balas? Okey, ayat ni ayat standard. Standard mesti betul. Okey, yang dipakai seluruh Malaysia. Okey, so awak gunakan saja ayat ni, masukkan
untuk mengkaji hubungan antara benda yang tetap ada ni. Masukkan apa eksperimen ni tadi? Apa pemerluan manipulasi dia? Luas permukaan blok kayu. Dengan ni salin balik. Apa pelubah bergerak balas dia? Kedalaman, lekukan plus tesin. Okey. So maksudnya kalau awak dah buat lakaran tadi, okey, lakaran eksperimen tadi, awak dah tentukan boleh ubah, awak dah tentukan radas, awak tinggal ambil balik, masukkan je. So awak boleh jawab dengan sangat lancar. Seolah-olah awak buat karangan, isi awak tu dah penuh dah. Tinggal buat karangan, buat ayat sahaja, masukkan isi. Okay, so ayat ni awak copy paste, awak hanya tukar dia punya MV dengan RV. Okay, so dapat satu markah. Okay, next. Okay, mengenal pasti pemboleh ubah. Kita dah lakar dah kat depan tadi kan? Okay, so kita hanya ambil untuk masukkan dalam jawapan B2. Okay, mengenal pasti pemboleh ubah. So ada 3 kat sini. Dimalarkan, dimanipulasikan, bergerak balas. Okay, so tulis balik. Dah tahu dah tadi dah. Kita dah buat lakaran. Malar apa? Jisim pemberat. Jangan tulis pemberat saja. Tulis jisim pemberat. Manipulasi. Luas permukaan blok kayu. Bergerak balas. Kedalaman. Lekukan. Plastisin. Okey. Okey. Satu cikgu nak beri peringatan. Jangan buat short form. Contoh. Kalau malar awak tulis CV je. CV. Apa tu CV? Okey, nanti pemeriksa tak tahu apa CV. Sebenarnya dia tahu. Awak tahu tak pemeriksa ni dia akan jadi orang yang tak tahu. Seolah-olah orang tu tak tahu. Okey, apa yang awak tulis tu. Jadi awak kena tulis dengan betul. Ayat penuh. Cikgu bahasa Melayu pun suruh tulis ayat penuh. Suruh tulis ayat penuh. Manipulasi. Jangan awak tulis MV. Kalau awak tulis MV saja, memanglah tak dapat markah. Okey. Kemudian bergerak balas, awak jangan tulis RV. Tu salah. Okey, dia tak akan terima, nanti free je. Jawapan dah betul, tapi disebabkan sayang sangat dah awak pen tu tulis RV, dah jadi salah. Okey. Okey, kemudian ni dah tadi. Okey, kemudian soalan B3 dia minta senarai radas dan bahan. Okey, tulis semua radas yang diberi tadi. Jangan malas, tulis semua. Awak dah highlight kan? Awak tulis semua. Tambah radas bahan yang mesti ada untuk melengkapkan eksperimen. Wah, tadi kita dah lakar, kemudian kita pembaris tak ada. So, tambah saja pembaris. Kerana pembaris ni awak dapat 1 markah. Tapi awak jangan tulis pembaris saja. Tak dapat markah. Awak kena salin semua sekali dan pembaris. Baru dapat markah 1. Okay, next. Prosedur. Tadi kita dah susun kan? Susun dah. Okey. Dan kita tinggal buat ayat ataupun kita tinggal lukis saja apa yang kita lakar. Tadi lakar pakai freehand je. Sekarang awak buat cantik-cantik lah. Okey. Contoh. Ada 2 kaedah awak boleh buat. Kaedah pertama, okey, seperti ini. Awak susun, awak lukis dua-dua. A, B. Okay. A ni apa beza A dengan B? Ni kedudukan bongkah kayu. Okey? Kedudukan bongkah kayu berbeza. Tapi sebenarnya ni benda yang sama. Okey, stepnya sama. Cuma kedudukan saja berbeza. Labelkan. Okey, awak boleh dapat markah daripada awak punya gambar rajah ni. Okey, contoh ni cikgu patut tulis 1, cikgu buat anak pandang ke sini. Okey? Tak berapa nak pandai kot. Okey. So pemberat, awak labelkan pemberat. Awak labelkan pemberat. Ni dah 1 markah dah. Okey? Awak labelkan pemberat ni, maksudnya pemberat ni kita punya pemboleh ubah dimalarkan. Awak dah labelkan 1 markah. Kemudian ini, bongkah kayu yang mendatar macam ni, melintang macam ni. Awak labelkan bongkah kayu ni 1 markah. Bongkah kayu yang menegak ni, awak labelkan macam ni 1 markah. Dari gambar ni saja awak dapat 3 markah. 3 markah. Okey, so dari gambar sahaja dapat 3 markah. Tak cukup lagi 3 markah, kita ada 4 markah kan. Tak apalah, janganlah malas nak tulis. Tulis jugalah kaedah tu. Seolah-olah cikgu kena baca semua apa yang awak tulis. Okey, dalam bentuk ayat. Walaupun awak dah lukis, cikgu dah dapat 3 markah dah. Okeylah 3 markah awak, 3 markah tu tak boleh dapat 10. Dapat 3 kurang 1, dapat 9. So rugilah. Okey, so buat dalam bentuk ayat juga. Tulis juga. Lama ni, masa 2 jam setengah boleh habis
Boleh banyak masa terlebih untuk semak sebenarnya. Okay, so dalam bentuk ayat, tulis juga dalam bentuk ayat walaupun berulang sebab dia akan bagi markah berulang tu sebagai given. Okay, letakkan nombor 1. Okay, letakkan blok kayu bersaiz 4 darat 2 secara melintang. Ni, melintang. Kan kita buat satu melintang, satu menegak. Tulislah, tak panjang sangat pun. Di atas plastisin A dan letak blok kayu bersaiz 4x2 secara menegak di atas plastisin B. So ini pun boleh ubah manipulasi. Awak ada tulis manipulasi kat sini. So satu markah sini. Okey, sana tadi gambar dapat satu markah. Sini dapat satu markah. So awak dapat dah satu markah. Yang ni given lah. Tak apa, tulis. Biar kita bagi lebih. Jangan kita tak bagi. Bagi lebih dia tak akan tolak markah awak pun. Okey, kedua, awak dah letak blok kayu. Atas blok kayu tu letakkan pemberat 500 gram ni. Pemberat 500 gram. Di atas blok kayu. Ini pun boleh ubah yang dimalarkan. So awak letak ni, awak dapat satu markah lagi. Sana satu, sini satu. So dibagi satu. Walaupun berulang, satu markah. So backup dah dapat kat sini. 3. Alihkan pemberat dan blok kayu dari plastisin. Okey, kenapa nak alih cikgu? Sebab kita nak ukur dia punya lekukan tu. So ini adalah proses yang awak jalankan. Proses masa awak eksperimen. Dapat satu markah kat sini. Kalau awak tak alih, macam mana nak ukur? Okey, so ukur, rekodkan kedalaman lekukan plastisin. Kedalaman lekukan plastisin adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi awak kena tulis untuk nombor 4 untuk dapat lagi satu markah kat sini. Okey, dan rekodkan dalam jadual. Yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so awak dapat markah untuk ni. 1, 2, 3, 4. Full mark awak. Dapat 4 markah penuh. Okey, ini kaedah pertama. Atau kita boleh, tak naklah cikgu lukis sampai 2. Awak nak lukis 1 je. Macam ni, boleh. Okey, pemberat dapat satu markah, bongkar kayu dapat satu markah. So ini untuk gambar awak dapat 2 markah je. Okey, berbanding dengan awak buat double tadi, kat gambar je awak dah dapat 3. Okey. Okey, tapi boleh cover dengan ayat. Okey, so macam mana bentuk ayatnya? Letakkan blok kayu bersaiz 4x2 secara melintang di atas plastisin. Okey, letakkan pemberat. Okey, pemberat ni pemboleh ubah dimalarkan. Satu markah. Ayat yang sama je. Alihkan pemberat blok dan blok kayu dari plastisin. Ni proses yang awak lakukan. Satu markah. Rekod kedalaman lekukan plastisin. Ni satu markah. Pemboleh ubah bergerak balas. Ulang langkah 1 dan hingga 4 dengan meletakkan blok kayu secara menegak. So, ini pemboleh ubah manipulasi. Okay, so dapat satu markah. So dapatlah full mark 4 markah. Okay, sama ada awak nak buat cara pertama, kena lukis 2 gambar. Atau awak nak buat cara kedua, lukis 1 gambar tapi kena ulang langkah. Daripada 1 sampai 4. Okay, mana-mana yang senang lah untuk awak. Okay, ada orang suka lukis. Dan akhir sekali adalah penjadualan data. Okay, so kita kena buat jadual data untuk dapat satu markah. Okay, so penjadualan data kena ada 2 kolom macam ni. Okay, kolom yang pertama ni yang cikgu highlight biru ni, yang cikgu pergi dekat cursor ni, ini untuk manipulasi. Yang kolom kedua ni yang sebelah kanan ni untuk bergerak balas. Okey, so salin balik. Tadi kita dah buat lakaran. Luas permukaan blok kayu. Salin je kat sini. Lekukan plastisin. Unit dia apa? cm. Salin je sini. Tapi kamu kena senaraikan apa pemboleh ubah manipulasi yang kamu gunakan. Kita gunakan luas kecil dan luas besar. Jawapan tak payah tulis. Tak mau tulis ni. Tak payah rajin sangat. Tak payah tulis. Sebab takut nanti tersilap tulis. Alamak, jatuh hukum ni salah pula. Okey? Ni takut tersalah tulis kat sini. Lebih baik tak payah tulis. Dia tak mau pun. Okey, tak payah tulis. So, tak susah sangat pun nak dapat 10 markah. Okey. Dan cikgu syorkan lebih baik kamu buat soalan ni macam kita buat laporan amali. Senang untuk pemeriksa. Okey, at least satu muka surat tu cikgu rasa cukup kot untuk soalan 10 ni. Satu muka surat. Buat dalam bentuk eksperimen. Tulis
hipotesis, 10A hipotesis, 10B 1 tujuan, B 2, 2 apa tadi, pembeli ubah. Tulis dalam bentuk laporan eksperimen. Lagi senang. Ayat tak payah risaulah cikgu. Awak kata cikgu, ayat pasif ke ayat aktif. Tak apa. Untuk exam tu tak apa. Okey. Ayat biasa, ayat pasif boleh, ayat aktif pun boleh. Okey. Okey, soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Tak pasti boleh nampak ke tak nampak ni. Sebab cikgu scan je. Okey, so soalan nombor 11. Contoh macam ni soalan nombor 11. Okey, dia bagi 11A. Nyatakan 4 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, soalannya ialah pertumbuhan populasi yang pesat di setengah negara menggugat bekalan makanan negara itu. Bagi memastikan permintaan terhadap makanan dapat dipenuhi, negara tersebut mesti bertindak dengan pelbagai penyelesaian. Okey, ni macam ayat nak cerita kat awak lah. So baru dia tanya soalan yang sebenarnya ni, nyatakan 4 cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Okey, nanti kita tengok macam mana nak jawab. Okey, B. Ni biasa 11A mesti 4 markah. 11B, okey, Rajah 10 menunjukkan 3 kaedah pemprosesian makanan. Dia bagi gambar rajah macam ni. Okey, dari gambar rajah ni kita kena ulas. Okey, so dia beri awak panduan dekat sini. Kaji maklumat pada Rajah 10 dan bina konsep kaedah pemprosesan makanan. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Okey, so awak jawab sistematik lah. Saya tak faham kadang-kadang ramai budak jawab, dia tulis je nombor 11. A dengan B dia tak tulis. Bercampur-campur. Okey, jangan kita susahkan orang. Kita mudahkan kerja orang dan mudahkan kerja kita juga untuk semak balik kalau ada lebih masa. Okey. Tulis maklumat daripada Rajah 10. Biasanya dia mesti minta. Satu tu tulis maklumat daripada Rajah 10. Dua, kenal pasti. Tiga, ciri sepunya. Kadang-kadang minta dua, kadang-kadang minta tiga. Tiga, berikan satu contoh lain. Contoh lain. Jangan bagi contoh yang ada tiga ni. Mesti yang lain daripada tiga. Empat, hubung kait ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan. Memang benda 4 ni, benda yang dia akan minta. Okey, kalau dah 10 tahun, 10 tahun lah benda ni. Okey, dan kadang-kadang dia tak tulis pun 1, 2, 3, 4. Dia bagi perkataan ayat ni je. Kaji Rajah 10, bina konsep proses makanan. Okey, dia tak bagi pun awak aspek-aspek tu. Awak kena bagi sendiri ni. Pandai-pandai lah ni, 3, 4 ni. Hafal ni. Benda yang kena bagi. Okey, kalau dia bagi tu, dia bagi guideline. Kalau dia tak bagi tu, memang dah kena ada kat otak awak apa benda yang nak kena tulis. Okey, so macam mana nak jawab? Okey, tengok cara nak jawab. Tak salah awak, ni essay, tak salah juga nak buat macam ni. Okey? Walaupun dia essay, tak salah untuk kita buat dalam bentuk jadual, dalam bentuk yang lebih memudahkan. Okey, memudahkan awak, memudahkan cikgu yang tanda. Okey, untuk yang 4 markah tadi, okey, kamu bagi lebih pun tak ada masalah. Okey, dia tak akan pangkahkan. Okey, dia akan cari jawapan betul daripada kamu. Okey, contoh tadi dia kata minta 4 kan. So pilih 4 lah antara benda-benda ni. So 1 poin ni 1 markah. Contohnya jawapan menjalankan pendidikan dan pembangunan pertanian. Inilah cara untuk kita meningkatkan kualiti dan kuantiti. Okey, menggunakan tenaga haiwan dan manusia. Okey, optimumkan penggunaan tanah dan lain-lain lah. So kita pilih 4 untuk 4 markah. Kalau nak bagi 6 pun tak apa, no problem. Okey, so B. Okey, jangan malas ya tulis 11A. B. Okey, so pertama, maklumat. Okey, awak ambil balik daripada soalan. Tengok soalan ni dia tulis ni. Penyinaran, pendehidratan, pempasceran. Dia sebenarnya ni dalam bentuk peta. Okey, peta iting. Awak kena translate dalam bentuk ayat. Itu je. Okey, so awak translatekan je lah. Salin dalam bentuk ayat. Jangan ada bentuk gambar pun. Penyinaran, pempasceran dan pendehidratan adalah apa? Tengok je kat depan tadi apa ni? Kaedah pemprosesan makanan. Tulis balik kat sini. Cikgu tak tahu pen cikgu dia tak boleh tulis. So minta maaf lah. Okay. So bolehlah lengkapkan sini. Okay. Kaedah pemprosesan makanan. Salin balik je depan ni.
dalam bentuk ayat. Okey, ambil contoh-contoh dia ialah kaedah pemprosesan makanan. Okey. Seterusnya, ciri sepunya. Okey, ada banyak. Apakah tiga ni cirinya sama ni? Sepunya antara penyinaran, pempasteran, pendidratan. Apa ciri sepunyanya? Ada banyak, bagi tiga saja. Pilih tiga yang confirm awak confident betul. Okey, kenapa kita nak proses makanan? Supaya makanan lebih enak. Makanan mudah dicerna. Mikroorganisma tidak aktif atau mati. Okey, meningkatkan kualiti makanan. Makanan lebih tahan lama. Ini selalu popular ni. Makanan tahan lama, mikroorganisma tak hidup lagi atau mati, tidak aktif, lebih sedap, mudah dicerna, mengurangkan nutrisi. Ambil tiga sahaja senaraikan. Dalam bentuk point pun tak apa. Satu apa, dua apa, tiga apa. Okey? Alright? Contoh lain. Apa contoh lain kaedah proses makanan selain daripada pempasteran, penyinaran, pendehidratan? Ada banyak kan kita belajar. So, bagi satu je. Dia nak satu saja contoh lain. Apa contohnya? Contoh lain dari selain daripada penyinaran, pempasteran, pendehidratan? Apa lagi? Sejuk beku ke, pembekuan ke kan? Itu semua antara satu contoh lain. Okey. Contoh lain. Okey. So, bagi satu saja. Tak payah bagi lebih. Satu je. Okey. Konsep sebenar. Ini 1, 2, 3, 4 benda yang memang dia akan minta. Kalau dia tak tulis pun, inilah benda yang awak kena beri. Okey, inilah benda yang awak kena beri. Konsep sebenar. Okey, macam mana nak buat konsep sebenar? Okey, kaedah pemprosesan makanan. Okey, adalah proses. Okey, ambil balik ciri sepunya yang awak pilih tu. Kalau kat sini contoh, proses yang menyebabkan mikroorganisma tidak aktif dan mana tidak aktif ni dan okey, mana-mana lagi satu. Dan meningkatkan kualiti makanan. Okey, biasanya kalau konsep sebenar ni dia nak dua lah. Okey, kaedah proses makanan adalah proses yang menyebabkan mikroorganisma tidak aktif. Okey, dan satu lagi yang awak pilih. Tiga, yang awak pilih sahaja. Dua daripada tiga yang awak pilih saja. Jangan bagi benda yang awak tertulis dalam ni. Okey, nanti salah. Salin balik je. Nampak macam copy paste je masuk balik sini. Dia punya konsep sebenar mesti awak tulis dia punya kaedah proses makanan dulu. Barulah dia punya ciri-ciri tu. Okey? Ini nombor 11. Okey, nombor 12. Okey, jumlah tenaga dalam makanan dan minuman diukur dalam kalori. Okey, apabila kita makan dan minum, kita membekalkan tenaga kepada badan kita. Tenaga yang mencukupi diperlukan untuk kita terus hidup dan memastikan organ badan kita berfungsi secara normal. Okey, itu dia nak cerita kat awak. So janganlah ambil tak indah pula, baca juga. Okey, terangkan dua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Okey, awak kena, kalau ada 4 markah macam itu, awak bagi faktor dan terangkan faktor tu. Okey, dua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori individu. Okey, awak boleh buat dalam bentuk jadual juga. Tak semestinya dalam bentuk ayat panjang. Okey, so B. Mengikut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pada tahun 2016, terdapat 12.9% rakyat Malaysia mengalami kegendutan. Terangkan bagaimana mencegah kegendutan. Okey. Alright, penerangan adalah berdasarkan aspek berikut. Okey, pertama, kena pasti masalah. Satu markah. Masalah ni boleh cari kat atas. Terangkan punca masalah tersebut. Okey, punca kegendutan tu apa? Terangkan dua kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa dua kaedah yang boleh menyelesaikan masalah kegendutan itu? Awak kena berikan. Okey, biasa budak suka jawab soalan 12 ni sebab dia fikir dia boleh cerita panjang macam tu. Tapi tak semestinya panjang pun untuk dapat markah penuh. Okey, 2-3 baris je kalau satu markah ni ha. Okey, kita tengok ya macam nak jawab. Okey. So, dua faktor. Pilihlah satu faktor bagi setiap faktor ni. Okey, faktor apa ni? Lelaki memerlukan kalori lebih, perempuan memerlukan kalori yang lebih. Okey, ini penerangan dia, satu markah. Okey, faktor apa? Jantina. Apa lagi faktor?
Umur, kan kita ada belajar kan faktor jantina, umur, iklim, kesihatan, pilih tu. Ni nak 2 je Wak, 2. Okey, satu awak tulis situ, contoh kat sini faktor pertama jantina. Dapat 1 markah dah. Satu perkataan je 1 markah. Kemudian awak terangkan jantina macam mana? Lelaki memerlukan kalori yang lebih. Okey, 1 markah lagi. So, 1 faktor, 1 penerangan. Tak habis pun 3-4 baris. Ni 1 baris, penerangan 1 baris. Okey, faktor kedua. Okey. Ini apa ni? Umur. Pilihlah salah satu, kita boleh pilih. Kita pun tahu kanak-kanak ke kita nak pilih orang tua. So, contoh cikgu nak pilih orang tua. Golongan tua memerlukan kalori yang lebih ataupun kanak-kanak memerlukan kalori yang lebih. Okey, kerana dia aktif kan? Okey. So, yang ini soalan nombor 1 ni tahun lepas menanda, dia mesti ada key point dia. Awak nak jawab ni mesti ada perkataan lelaki ni. Lelaki memerlukan kalori yang lebih. Kalau awak cakap general tak boleh. Okey, kena beritahu kat cikgu. Lelaki memerlukan kalori yang lebih. Bukan perempuan memerlukan kalori yang lebih. Kalau ni golongan tu memerlukan kalori yang lebih ke kanak-kanak? So kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan kalori yang lebih. So ini dia punya penerangan. So ini adalah umur, sini adalah jantina. So awak pilih lelaki memerlukan kalori yang lebih. Baru dapat 2 markah. So yang ini umur, kanak-kanak memerlukan kalori yang lebih. So key point kat sini kanak-kanak. Lelaki. Okey, sini lelaki. Okey, so dapat 4 markah. 1 baris, 2 baris. Okey, nak tulis dalam bentuk point macam ni pun tak apa. Supaya kita ada guide. Okey, ada panduan. Okay. Kemudian nak jawab soalan seterusnya, kenal pasti masalah. Boleh tengok daripada soalan. Kenal pasti masalah ni dapat dari soalan. Okey. Boleh tengok dari soalan mana tadi? Mengikut pada ni masalah apa ni? Ni masalah kegendutan ni. Awak kena bawa ayat kat sini. Bagi masalah kegendutan ni. Itulah masalah dia. Okey. Kemudian seterusnya punca masalah. Apa punca masalah ni? Ni awak belajar kan? Punca masalah. Cikgu rasa banyak kali dah soalan ni keluar. Okey. Punca masalah makan makanan berlemak berlebihan. Okey. Dan sebagainya lah. Okey. 1 markah je ni pun. Bagi 1 point. Okey. 2 kaedah penyelesaian dan penerangan. Bagi 2 kaedah. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey. Pertama, lakukan senaman contohnya. Okey. Senaman, kerap melakukan senaman ataupun melakukan senaman 3 kali seminggu dan sebagainya lah. Lepas tu ataupun kamu boleh cerita pasal pengambilan makanan, kurangkan mengambil makanan yang mengandungi lemak. Okey, awak terangkanlah. Dah dapat kat situ 4 markah. 2 kaedah, 2 penerangan. Okey. So yang ini dia punya cara-cara nak jawab. Kita secara sistematik lah jawab ni. Nama pun sains kan. So sistematik. Tak payah kita buat dalam bentuk perenggan. Sampai ada 10 perenggan. Jenuh nak baca tapi tak diisi kat situ. Buat je bentuk straight to the point tapi tengok je nampak dah jawapan kamu. Okay? Alright. Setakat itu saja. Thank you very much. Dengar. Okay, kejap ya. Cikgu stop. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kuzima. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah tamatlah sudah perkongsian untuk bengkel teknik menjawab kertas 2 untuk SPM 1511/2. Okay, kami memohon maaf sekiranya terdapat salah silap daripada pihak cikgu. Diharapkan semua murid dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari pada hari ini dengan secara optimum dan terbaik untuk SPM 2021 nanti. Dan sama-samalah kita doakan keadaan COVID-19 semakin pulih dan semoga semua urusan kita dipermudahkan. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana hadir. Okay, itu sahaja. Okay, Assalamualaikum.